Mamas dan Papas, hari ni dengan Dr. Mama Shah. Kita ada dekat Ear to Stick Hearing and Physiotherapy Center. Kita nak jumpa fisioterapis kita, Puan Sufi. Nak cakap pasal apa? Of course pasal physical development of our children and physiotherapy. You ready? Let's go! Hola Mamas dan Papas, Assalamualaikum. Hari ni Dr. Mama Shah ada dekat Shah Alam, dekat Ear to Stick Hearing and Physiotherapy Center bersama Puan Sufi, fisioterapis kami di sini. So kita ada banyak soalan tentang physiotherapy and obviously for our children. So sebelum saya sambung, biarlah kita minta Puan Sufi sendiri kenalkan diri. Go for it. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sufi, fizioterapi di Ear to Stick Hearing and Physiotherapy Shah Alam. Saya bekerja sebagai fizioterapi di sini. Hello. So thank you Sufi for allowing us to interview you. So kita ada beberapa soalan of course, macam biasa. Tapi first, apa kata kita tanya Puan Sufi, apakah sebenarnya tugas seorang fisioterapis? Okey, sebagai fizioterapi ataupun dikenali sebagai pegawai pemulihan rawatan, kita bertugas untuk merawat condition yang ada masalah dengan fizikal. Kena dengan nama dia lah, is physiotherapy. So banyaklah condition untuk fizikal ni, termasuklah kanak-kanak dan juga dewasa. So itu tugas sebagai fizioterapis. Okay, so kita pun dah tahu apakah tugas seorang physiotherapist. So sekarang ni, you ready? I'm gonna ask you a few questions pasal kanak-kanak. Sebab of course, di Ola and Oli Discovery, kita banyak fokus kita pada kanak-kanak, of course. Okay, so are you ready? Yes. Alright, mungkin Sufi boleh ceritalah pada mamas dan papas di luar sana. Do physiotherapists see children? Okay, actually boleh. Daripada baby hingga ke sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, and ke adult, memang boleh untuk fisioterapi. Okay. Ada je kanak-kanak yang perlukan rawatan fisioterapi daripada baby, which is dia memang ada condition yang perlu terima rawatan fisioterapi daripada baby. Contohnya global development delay. Global development delay. Yes, which is yang diorang akan ada delay in diorang punya development. So physiotherapy will help to improve the movement, the daily activities. And then kalau selain daripada tu, untuk kids yang join sport, so diorang akan ada juga sport injury for the kids. So walaupun dia kadang-kadang recovery dia agak cepat, tapi dia still perlukan rawatan fisioterapi yang betul. Betul. I rasa macam orang cakap kita nak pakai badan lama. Sebagai ibu bapa, kita bertanggungjawab untuk anak-anak kita membesar dengan baik. Walaupun kita nak mereka berjaya dalam sports, kita kena fikir juga walaupun kadang-kadang budak-budak dia cepat nak sembuh, tapi sebenarnya kalau kita betul-betul prihatin, kita kena make sure anak-anak kita ni dapatkan bantuan physical development mereka ni untuk heal. Orang kata dah macam kalau let's say taekwondo, dulu I taekwondo memang seriously I training belum lawan lagi, sebelum dah training tu pun dah berlebam-lebam, tapi macam orang kata sepatutnya I kena letak ais lah, I kena buat ni lah, tapi I tak buat sebelum tu. And dia kata takut nanti bila dah berumur sakit. So masa I pula tak bagi tahu my parents. So sekarang ni dah start sakit tau. So belumlah berumur sangat tapi macam the pain is starting, the side effect is there. Macam orang kata budak-budak cepat heal. Yes, but in the long term dia ada juga repercussion. So I think physiotherapy plays a huge role untuk anak-anak yang sports kan, into sports. Sebab I selalu tak terfikir pula from baby pun actually physiotherapy boleh jumpa. Yes, ada je. Ada and juga perlu. Sebab kadang-kadang kita rasa macam tak apalah, nanti boleh, nanti kita tangguh and bila dia dah besar makin susah untuk kita treatkan dia punya condition. Sebabnya dia akan ada physical changes. Sama juga dengan adult, kita akan ada aging punya proses. So for the kids, dia ada development dia juga. So bila kita delay that things, everything will be delayed. I see. I guess if ada mamas dan papas yang anak memang giat dalam sukan, especially sukan martial arts, kena orang kata cakna tentang perubahan fizikal mereka, sebab mereka sentiasa developing, and at the same time if masa developing pun ada cedera dan sebagainya, kita nak make sure dia cepat-cepat heal supaya tidak mengganggu mereka dah berumur. Betul tak? Betul.
sikit. Pandai juga ada pengalaman ni. Alright, so apakah persediaan anak-anak yang ingin memulakan sukan? Okay, untuk side fisioterapi, of course, physical. Physical sangat penting persediaan dia. Physical ni termasuklah sebelum sukan, semasa sukan dan juga selepas sukan. So dia pre, during and post. Yes. Okay. Sebab contohnya pre, kita perlukan stretching, warm up yang betul. During is kita kena ada sports punya precaution, steps. Bila kita dah enjoy, budak selalu dia excited kan, dia akan langgar je everything. But actually mama dan papa kena ingatkan lah. Hold down, relax sikit semua tu. Sebab dah doktor mama pun dah cakap badan kita nak pakai lama kan. Ya, betul. Yes. And then for the post sport is cool down. Sangat penting and ramai yang skip this one. Betul. Actually when I was a sportsman as well, I tak terfikir pasal cool down langsung. Kita dah warm up je. Yes. Betul lah, tak terfikir. Sebab kita rasa bila dah penat, dah habis, dah dah menang ke apa, that's it. Terus balik. Itu yang menyebabkan sakit. Bila dah balik, dah rehat, baru you rasa the pain semua tu. Okay, so kalau kita actually buat post warm down lepas kita dah bersukan, kita akan kurangkan injury kita dan juga kita juga orang kata selalunya kan lepas dah competition ataupun tak lagi jauh lah, kita pergi marathon. Lepas marathon kaki sakit, tak boleh jalan 3 hari lah benda. Kalau kita buat warm down, adakah dia membantu untuk recovery kita tu lagi cepat? Yes, dia sangat membantu sebenarnya. Sebab bila kita sports, our muscle is everything, dia works macam 100% punya. So memang akan rasa sakit lah after that. Sebab kita akan panggil dia is DOMS. Bahasa kasar dia macam masa kita bengkak. Ya, sebab kita dah push dia untuk capai our target tu kan. So sebab tu warm up, cool down tu perlu. Contohnya kita kena letak ais, kita kena rest betul-betul untuk kita dapat the momentum for the other sport pula. Untuk next tournament. Yes. So, I selalu dengar untuk sportsman, kalau let's say nak cepat recovery, masuk dalam ais. I ingatkan untuk orang tua je. So kanak-kanak pun betul. Semua boleh sebenarnya. Sebab dia punya significant is sama lah sebenarnya. Muscle kita bekerja dengan kuat lah. Especially sport tu memang sangat bekerja lah. Tak terkejut kalau macam tiba-tiba macam dah kerja-kerja lepas tu masuk dalam ais macam like what? Tak terkejut ke? Dia terkejut, kita yang terkejut. Orang luar dia yang terkejut. Tapi muscle tu sebenarnya itu yang dia perlukan. So mama dan papa bersedialah ais ya selepas anak-anak kita pergi exercise dengan kerja kerasnya. Betul. Ataupun tournament lah, especially when talk about like competitive. Kalau training yang light semua tu okay lagi lah, but still kena cool down. So cool down is very important. So it can be either cool down you pakai ambil literal ice or mesti ada exercise yang you boleh cool down. Yes, so ada. nanti Puan Suwi boleh bagi kita sampel supaya mamas and papas boleh bantu warm up untuk anak-anak. Mungkin macam banyak parents tak tahu nak buat apa. Tak apalah, cikgu ikut cikgu lah. Tapi mungkin cikgu terlepas pandang. Sebab kadang-kadang bila cikgu ada banyak student, dia terlepas pandang. Mungkin anak kita tak tahu lah kan. So kita sebagai mama dan papa, kita kena tak ada ilmu tu. Betul. Ilmu simple je. Warm up. Berapa lama selalunya warm up kita kena buat? Warm up tak ambil masa yang lama pun. Maximum dalam 15 minit untuk the whole body. Wow. Enough. Okay, that's good. So macam bila kita cakap warm up, adakah macam kaki je ke, tangan je ke, badan je ke? What's the normal routine? Kalau for physio, I suggest memang from head to toe. From head to toe. So maksudnya kita kena panaskan engine badan kita daripada top to toe untuk make sure kita ready for the whole show. Yes. Yeah. I think this is a very important message from our physiotherapist, Puan Sufi. Kena warm up dulu, kena warm down supaya badan tu boleh pakai lama dan badan tu bersedia untuk next competition. Yes. Okay. So tadi kita dah cakap pasal persediaan sebelum dan during dan after. Dan apa pula potensi-potensi kecederaan yang selalu fisioterapis jumpa bila kanak-kanak bersukan? Kalau orang tua ataupun remaja onwards ni kan, adults ni kita dah tahulah. Actually remaja pun macam boleh lagi maintain, tapi macam bila kita dah sampai adulthood, bagaimana-mana pun boleh ada injury. Betul. Tapi apakah paling common dengan kanak-kanak? Sebab sefaham saya kanak-kanak ni orang kata masih luntur, tulang dia masih lagi orang kata agile lagi lah kalau compare dengan orang dewasa. Tapi apakah common issues yang fisioterapis selalu jumpa untuk kanak-kanak? Common issues lah for kanak-kanak ni sport is dislocate.
tulang dislocation ataupun patah. Biasanya macam tu lah. Sebab budak ni, you know, bila dia dah excited memang dia akan go for that sport, memang kau punya pergi kan. So biasanya yang itulah. Macam ada juga yang ada muscle strain semua tu. So dia sebenarnya lebih kurang juga dengan adult. Cumanya kadang-kadang tu dia kurang sikit. So you know, macam Dr. Mama cakap, budak-budak ni badan dia fleksibel sangat. I mean like dia jatuh pun dia boleh guling bangun balik. For adult ni dah lain sikit. Kita dah rasa macam berat sikit. Budak-budak dia lain. Dia jatuh, dia boleh bangun balik. Kadang-kadang sebenarnya dah dislocate. Dia Tapi tak rasa. Sebab nak sport juga, nak main juga dengan kawan-kawan. Macam anak I kan baru ditahan tu bapak dia yang sakit. Yes. So I mean bila fikir balik macam maybe their neural has yet to betul-betul sensitive. So I think kanak-kanak ni dia kadang-kadang kita as mama dan papa mungkin kita tak perasan anak kita ni ada kecederaan ke apa. Kita rasa macam tak apalah ni esok baik kuat lah, mana boleh apa. Contohnya kalau lelaki kan, you lelaki jaga nangis, you lelaki kena kuat, tapi rasanya kita kena make sure tak ada long term injury. So dislocation, apa lagi ni patah, fractures, that's something that common lah. So mamas and papas, anak sports jangan ambil ringan. Kalau let's say berlakunya isu-isu ni, what should they do? Okay, first thing kita kena tengok lah, kalau patah semua ni biasanya dia akan ada in 24 hours tu kan akan ada changes. Contoh kalau patah dia memang like you tak boleh gerak. Tapi ada juga budak yang patah tapi dia masih boleh bergerak. So that's why mama papa kena monitor. Sebab I ada je dapat patient yang dia actually dia pergi sport day macam tu, and then dia jatuh, dia kata sakit lah, tapi then dia orang letak dia anduh tu yang gantung tu, lepas dia letak tu dia boleh pergi swimming balik. Bila pergi balik, ada medic team cakap lah, pergi check lah ke hospital, sebenarnya x-ray patah. Allahu Akbar. So kita nampak macam dia boleh je pergi swimming dengan tangan macam tu semua kan, sebenarnya dah patah. So sakit tu memang first thing lah, benda yang kita akan nampak change je. So kalau patah, tak boleh gerak, ataupun ada lebam yang kita nampak excessive lah, bukan lebam yang macam sikit-sikit, yang besar, so kita kena check. Ataupun bengkak yang tekannya dah sakit dah. So semua tu changes yang kita perlu monitor, and kalau boleh as soon as possible seek for the medicine lah. So maksudnya kita kena terus ke emergency lah sebaik-baiknya. How long after that should they see a physiotherapist? Normally dia kena pergi jumpa ortopedik dulu ke? I think normally kalau serious injuries memang kena pergi specialist dulu, and then after that how soon normally dia akan pergi jumpa physiotherapist? Okay, biasanya after the injury memang kita akan pergi GP or any hospital, emergency dulu lah. Emergency, if that condition agak serious, dia akan refer ke ortho specialist dulu biasanya. Sebab physio dengan ortho specialist sangat ngam. Dia macam audio dengan ENT, physio dengan orthopedic. Macam tu lah dia punya relationship dia. Macam tu ngam. So bila ortho dah check dah ni, biasanya as soon as possible dia akan refer to physio dah. Based on appointment, kalau boleh esok tu dia dah refer, dia refer terus dah. Faham. Sebab dia nak seek for the fast treatment lah. Kalau patah kena terus ice ke apa ke, treatment yang memang cepat lah. Tapi kalau macam appointment full ke apa ke, that's why dia akan refer ke ada physio lah, which is center like us. Okay, betul. I mean in the end of the day is kemampuan ibu bapa. Sebaik-baiknya carilah satu space yang senang untuk datang, and so you dapat go back to normalcy secepat mungkin. Dia cepat kita rawat, cepatlah anak kita baik. Itu memang general. Sebelum Dr. Mamasha ada center fizio ni kan, audio fizio, Dr. Mamasha tak tahu pun yang sebenarnya fisioterapis juga jumpa anak-anak yang selalu ada sesama. Betul. Sebab actually you all pun ada buat apa, what's that called? Chest physio. Chest physio. Yes. So chest physio is something mamas and papas can also check out kalau let's say anak terlalu banyak phlegm kan. Betul. Cuba mungkin Sufi boleh cerita sikit lagi pasal chest physio. Untuk yang chest physio tu biasanya yang kanak-kanak ada pneumonia, bronchitis, common punya respiratory problem untuk kids. Jadi itu memang popular lah, especially kalau yang warded tu, sebab kids kadang-kadang baby ni dia susah nak keluarkan kahak dia. Dia tak reti nak keluarkan. Macam kita boleh batuk muntah ataupun keluar kahak, tapi baby ni dia tak reti. That's why bila phlegm dah penuh dekat our lungs,
dia akan susah nak bernafas. Itu yang bahayalah. Kadang-kadang kita tak perasan, kita rasa dia macam okey je, tapi sebenarnya dia bernafas tu dah tak Short. Betul, short breathing yang abnormal punya breathing. That's why bila pergi hospital kena ambil nap, kena pakai, kena chest physio. So chest physio biasanya kita akan buat tepuk-tepuk tu. Kalau mama papa pernah tengok yang tepuk-tepuk depan belakang untuk clear up the phlegms. That's why suction. And then another one is suction. Suction tu yang sedut daripada hidung dengan mulut guna tube. Nampak macam sakit, sebenarnya tak pun. Sebenarnya kita buat very gentle. Kita masukkan je dekat rongga hidung ni ke dalam untuk sedut kahak tu, untuk tolong sedut kahak tu. Kalau tak, kesianlah baby tu. Baby tu tak boleh nak keluarkan kahak. Kalau kahak lama-lama dekat dalam, ada infection pula. Betul. So that's why kita kena cepatlah jumpa fizio ataupun doktor dululah biasanya. So sebenarnya physio ni bukan sahaja fizikal, but they also do physical. Dia orang boleh juga buat physical treatment to a person, especially for children. That's when chest physio comes in. Serious, I didn't know all that until I kena tengok apa kita boleh serve, and it's really interesting sebab kita banyak parents, especially kids kan, ya Allah, kalau demam sikit, sesama sikit, kita semua memang tak boleh duduk diam, tak boleh, orang kata tak boleh pergi kerja, tak boleh nak fikir sebab, and of course bila normally demam malam kan. So after that, bila anak tak boleh nak breathe ke apa, kita memang susah hati. So you must know that there is this thing called chest physio. So normally doktor akan bagi nap, lepas tu dia akan refer kepada physio untuk chest physio. So check out chest physio as well. If you have any questions, can always PM kita orang or buzz us. Okay, so kembali kepada dunia sukan. Macam mana pula kalau anak-anak ni tidak dirawat? Apakah potensi kecederaan ni punya repercussion lah? Apa potensi dia kepada badan anak-anak kita? Okey, potensi yang pertamanya, sakit tu akan berlarutan lah. Dia akan berlarutan. Mungkin kadang-kadang kids ni dia tak mengadu, tapi kita nampak lah yang dia tak selesa. And then yang lainnya, dia akan ada limitation biasanya. Limitation dekat pergerakan dia, dekat activities dia, sebab dia badan dia tak normal lah actually. Kalau dah dislocate tu, mestilah kita akan rasa tak selesa, sakit semua tu kan. Betul. And then kalau kita lambat bagi rawatan ataupun tak terima rawatan yang betul, another side effect is itulah, badan kita akan lama. Untuk long term punya effect pun akan ada. Sebab ada je saya jumpa yang adult sakit, tapi bila saya tanya ada ke jatuh baru pun tak ada, tapi masa kecil, masa sekolah selalu jatuh, tapi tak jumpa doktor, tak jumpa fizio. Itu semua akan effect juga sebenarnya. I see. So actually sebagai mama dan papa, kita ni sebenarnya kena just prihatin dari segi semua aspek perkembangan kanak-kanak, daripada physical, mental, mau kata learning, speech. Ya Allah, banyak benda, banyak sebenarnya tanggungjawab jadi mak ayah ni sebenarnya. So mama dan papa kena obviously lihat tu, sebab kita bertanggungjawab untuk make sure anak-anak kita membesar dan menjadi dewasa yang sihat. Okay? So macam I have a question. So macam kalau kanak-kanak ni, sebab dia sentiasa progress fizikal dia dari kecil sampai besar, orang kata sentiasa ada perubahan. Ada juga cases anak-anak yang selalu jatuh. Adakah itu normal untuk anak-anak ni jatuh sebab perubahan ketinggian dia, ataupun sebenarnya tak normal, ataupun mungkin normal untuk generally, tapi sebenarnya ada point yang dia jadi tak normal? Boleh tak you explain benda tu? Okay, generally tu jatuh normal lah. Even adult pun normal lah. Dia macam clumsy tau. Biasalah kalau kalau kids ni kadang-kadang tu lah, dia dah excited apa-apa ke, kadang-kadang dia jalan dah lupa apa-apa. Memang normal lah untuk jatuh tu. Even adult pun macam tu juga. Kalau kita of course, kadang-kadang tak perasan ada curbs ke apa ke kan. Generally normal. Like babies lah, contoh kita tahu babies, dia nak membesar, kadang-kadang dia ada that certain time tu yang kerap jatuh. Contohnya daripada duduk dia nak belajar berdiri, normal lah dia akan jatuh. Just ready je lah. Cuma sekarang ni kan ada macam-macam, boleh pakai head support, boleh pakai back support. That thing sebenarnya bagus lah untuk babies yang baru nak belajar, nak tatih-tatih, nak pegang ni. So at least jatuh tu normal, biar dia tahu jatuh tu apa, jatuh the right way. So kan, so bila dia jatuh, at least tak terus kena dinding ke lantai ke, dia ada support. So that one is normal lah. Tapi kalau
mama and papa tu nampak macam kerap sangat jatuh. Macam tak ada apa-apa, tak lari, tak apa, jatuh. Jalan sikit jatuh. Itu kita kena tengok lah. Sebab ada kids ni yang ada masalah muscle weakness. Kita tak perasan. Ataupun yang kadang-kadang adult pun tak perasan, yang kita ada balance problem. Balance problem itulah yang sebenarnya kadang-kadang kita rasa macam tak nampak benda tu, balance problem tu. Tapi bila datang fizio, kita buat assessment semuanya, sebenarnya dia ada kurang dekat balance dia. Mungkin one leg standing dia problem, tak boleh nak perform. One leg standing ni memang sebenarnya penting lah, sebab kita jalan pun kaki kita satu ke depan, satu ke belakang. So that's why kadang-kadang jalan pun boleh jatuh. Kadang mama papa tak tahu kan, kenapalah jalan jatuh, berdiri pun jatuh. Rupanya ada imbalance. Yes, imbalance yang kita tak notice. Sometimes budak-budak pun boleh ada vertigo, and dia tak faham itu vertigo. Tapi budak-budak kan cepat heal. Tapi kalau let's say kena infection, mungkin dia on and off. So itu something yang kita boleh monitor juga kan. Sebenarnya I tanya ni sebab I dulu masa zaman baru tengah orang kata gila cerita Korea kan, I suka tengok one of the story yang I tengok lah, One Liter of Tears. Kan dia jatuh. I pernah tengok ke? Pernah dengar, tapi saya bukanlah K-drama punya. Okay, ni J-drama. Okay. So basically untuk One Liter of Tears ni, budak ni dia selalu jatuh. So parents dia tak perasan yang macam kenapa kau clumsy kan. So ada parents yang jenis yang macam tak apalah. Ada juga parents yang macam asyik jatuh. Okay, macam I memang garang tanya kan. So macam sometimes sebenarnya anak-anak kita ni mungkin ada sesuatu. So obviously related to what you said jadilah. So kita kena prihatin dan tengok kalau anak kita asyik jatuh, macam apa sal pelik sangat ni. Mungkin bukan dia tengah nak shoot up meninggi, mungkin dia tengah mendatar, and dia selalu macam tu. I rasa something to look into kan. Yes, betul. Okay, alright. So kalau anak-anak kita ni dah pun didiagnoskan ada masalah fizikal kan, ataupun mungkin kecederaan selepas sports, bila kita nak tahu yang dia boleh back to sports? Okay, dia depends on dia punya sport injury tu. Okay. Ada yang acute punya cases biasanya sekejap je. Kalau contohlah muscle sprain tu dalam 2 minggu macam tu, okey dah. 2 ke 4 minggu macam tu. Orang kata minimum 2 minggu lah. Minimum 2 minggu lah. Okey, budak-budak ni sangat cepat. Budak-budak ni 2 minggu. Kalau cepat 2 minggu. Kalau I masa budak-budak macam kalau boleh hari ni sakit, esok nak main dah. 2 minggu tu fizio punya cakap. Tapi budak-budak ni tak adanya dia ikut. Tapi as a mama and papa, kira anak kita ada injury minimum 2 minggu, kita kena bagi dia macam off sekejap. Rehat from everything lah. 2 minggu itu kalau acute. Kalau macam mungkin ada mama dan papa tak tahu apa itu acute. Acute tu condition ataupun sakit tu yang sekejap ataupun tak kritikal. Okey, tak kritikal. Maksudnya tak kritikal tu maksudnya tak ada perubahan dari segi limitation apa-apa. Mungkin dia bengkak je. Dia DOMS je ke. Kalau DOMS is cepat sikit lah, dalam masa 3 hari ke. 3 hari je Yes, tapi kids sebenarnya kadang-kadang kita tak rasa pun DOMS tu. Dia malam ni tidur, esok dia bangun okey je. Kita ni je yang DOMS lama betul. So kalau mama dan papa, boleh ke dia lepaskan anak dia pergi sambung buat dia punya training? Kalau for physio, at least lepas kita bagi tournament lah. Kalau betul tu ada tournament tu, last day tournament, so at least one day tu bagi rehat lah. Okay, so kena ada rehat dia. Mama dan papa kena monitor. Sebab budak-budak ni mana reti. Tak ada ertinya nak rehat. Tapi untuk pakai badan lama 3 hari minimum post kalau DOMS. Tapi kalau acute 2 minggu macam tu lah. 2 minggu ke 4 minggu macam tu. Yes. Okay, alright. Untuk kronik tu maksudnya ada patah ke, ada dislocate ke apa semua tu. Itu biasanya ambil masa jugalah 3 ke 6 bulan. Tapi kadang-kadang kids ni dia cepat je sebenarnya. Before 6 bulan tu dah nampak dia fit dah. Tapi still lah kena ada proper punya follow up. Nah, biasanya auto specialist ataupun physio dia akan cakap okay, now you dah boleh return to sport.
I see. Yes. So sebenarnya tak boleh nak cakap lah berapa lama. Betul. Tu kita bagi time frame lah. Really tengok dia punya injury, because sports pun besar, banyak. Ada daripada leg kind of sports, daripada bola apa kata bola sepak, ice skating to others, and then we have martial arts that uses the whole body, and then kita ada sukan badminton, tangan. So memang actually really different kan? Yes. Dia punya injury pun akan lain-lain. Dan kita ada indoor activities, outdoor activities. So biasanya indoor dia akan kurang sikit lah injury dia tu. Tapi ada je yang mana tahu tak sengaja boleh je jadi kronik punya injury juga. Faham. So kita kena tengok lah on the condition. Okay. So does a good nutrisi akan membantu recovery, ataupun mungkin I don't know, do you have any suggestion pemakanan apa yang terbaik untuk orang anak-anak yang bersukan ataupun ada injury ke? Untuk physio basically tak adalah. I mean personally tak adalah makanan yang betul-betul I cakap makan ni you boleh cepat recover, tak adalah. Tapi as mama and papa knows, kalau kita bagi healthy food, obviously badan akan sihat. Dia punya, so bila badan sihat kita bagi sayur, contohnya sayur, makanan-makanan protein yang fresh semua Kira tu macam lengkap lah. Yes, lengkap. Obviously lah dia akan helps lah our immune, our recovery tu akan help jugalah. Yeah, I always believe that anak-anak kita ni tak kisahlah ada injury ke tak ada, pemakanan sangat penting. Lagi banyak you makan benda yang tak sihat, lagi prolong lah everything kan. Nak recovery, kita cakap pasal nak recover tulang, nak recover muscle, semua tu memerlukan nutrisi yang baik. Okay, alright. Apakah peranan kasut dalam sports kanak-kanak? Adakah fisioterapi ada fokus kat situ? Okay, biasanya ada. Okay, so cuba cerita sikit. Sebab kadang-kadang budak ni dia bantai je everything. Kasut sekolah pun buat main futsal, buat lari, semualah like all in one katanya. Tapi actually bahaya. Oh ya ke? Bahaya ya? Bahayalah sebab tu kalau you tengok dekat sports punya retail, akan ada bahagian running, ada bahagian jogging, walking. Okay, itulah sebenarnya function every kasut tu. I tengok kasut, I nampak kasut je sebab I suka kasut lawa. Jangan. I nak lawa je. So okay, faham. So sebagai mama dan papa, you mesti choose the right shoes untuk aktiviti yang betul. Actually I nampak juga macam, okay, kalau golf tu memang obvious lah kasut golf sebab you nak masuk ke nak masuk green dan sebagainya. Tapi macam running dengan jogging ni macam ada beza ke? So mungkin you boleh explain if there's anything else that we need to know. Ada sebenarnya. That's why itulah saya cakap dia ada macam kita tahu ada walking, apa beza walking, running semua kan. So mesti ada sebab diorang buat macam tu. Salah satunya is dia punya arch. Arch Arch dia lain sebenarnya bila kita rasa arch dia. Kasut biasa akan keras arch dia. Kasut untuk sports akan lembut sikit sebab dia nak absorb kita punya pressure. Itu bezanya kalau kasut running, jogging. Sebab running kita akan speed, jogging kita akan tak speed macam running. So arch tu agak lain. Dia punya kelembutan tu pun, kelembutan kasut pun akan lain. That's why dia ada proper punya kasut. Tak boleh satu kasut ni untuk semua. I see. Sama juga macam kasut bola, kasut futsal. Kalau mama papa perasan, kasut bola bawah dia tapak dia lain, kasut futsal lain. I didn't know that. Now I know. So anak I baru start main bola, walaupun dia mungkin macam like, Mama, I don't want to do bola. Anak I need sikit. Tapi but I never expected kasut to be that important. So that means, does it okay, macam kita cakap tadi kan, is it the tapak or the activity? Maksudnya macam is it the flooring tu yang menyebabkan perbezaan kasut, ataupun is the aktiviti yang membezakan kasut? Dua-dua tu main peranan. Dua-dua Yes. So obviously macam kita kena betul-betul faham. So macam sekarang I faham sebenarnya it's very important arch tu. Adakah arch tu more kepada kita punya performance yang memberikan impact dia? Adakah impact kasut tu untuk performance, ataupun impact dia kepada kita punya badan? Okey, dua-dua juga. Dua-dua juga. Sebab bila kita pakai kasut yang tak sesuai, kita akan rasa tak selesa. So dia akan affect performance. Okay. Contoh badminton, you pakai kasut yang tak selesa, you nak jump, you rasa macam something yang tak kena. And then Macam holding you back. Yes, holding you back. And then kalau itu performance, dekat body you pun you akan rasa lain. Dan itu juga yang boleh menyebabkan injury.
Yes, kasut yang tak sesuai pun boleh buat injury dekat kita. Okay. Kasut terlalu besar, kasut terlalu kecil. Yes, itu semua mainkan peranan. I see. Memang kita nak main sports ni, kalau betul-betul serius, dia kena ada sedikit kewangan lah. Mungkinlah kita doa, mana tahu lah Oli boleh sponsor mamas dan papas dan anak-anak yang betul-betul doing well in sports. So support lah kami untuk support anda. Ada pula iklannya. But yeah, I think the basics of shoes for sports ni is something yang kita selalu terlepas pandang. Kita kalau boleh beli je kasut apa. Tapi itulah kata, sports ni dia bukan saja just shoes, is everything, right? So but it's something to look into. Okay? Alright, that's awesome information. Next saya nak tanya, untuk bila kita cakap pasal fizikal kan, obviously dia akan ada tekanan, dia akan ada keletihan. Ada tak tips-tips yang kita boleh bagi kat mamas dan papas macam nak improvekan this kind of situation for their kids? Okay, itu yang pentingnya, stretching. Yang macam saya cakap tadi, stretching, warm up, cool down. Itu sebenarnya yang akan bantu kita punya badan untuk recovery, untuk heal. So, kalau mama and papa nak tahu, I boleh bagi tips sikit lah untuk stretching semua tu. Okay, alright, can we do that? Sure. Okay, so we're gonna do now? Okay, alright. Sekejap kita nak buat tips untuk anda, nak ajar macam mana nak buat warm up supaya mamas dan papas tahu sikit lebih lah, orang kata, supaya kalau anak-anak kita perlukan tak ada cikgu masa tu, kita boleh jadi diorang punya instructor, a very short one. Okay, alright, jom, let's go. Okay, jom. Okay, hi. Ni sikit stretching untuk mama and papas boleh buat dekat anak-anak. Kalau nak tahu lebih, boleh contact kita. Baru kita boleh banyak-banyak exercise. Okay? Okay, alright. So, simple. I akan ajar dari kepala, badan, kaki. Tapi sebenarnya banyak lagi exercise stretching semua ni. So, I belajar sikit-sikit lah. Okay? So, untuk kepala, nampak simple tapi kena buat daripada kepala sampai kaki. Okay? The first one, you letak tangan you dekat kepala, sini. So, satu tangan dekat belakang. And then you tarik kepala you ke kanan. So, you kira dalam 10 second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then you relax. Make sure stretching ni you buat both side. Untuk semua badan ni both side. Okay, so tukar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, then relax. Buat slow and steady, tak payah cepat-cepat. Kalau mama dan papa nak bagi happy sikit, so bolehlah sambil nyanyi ke. So, tak adalah diorang perasan sangat macam boring, tak kan. So, buat sambil nyanyi ke, okay je. Jom, datang mama buat lagu baru. Boleh buat untuk exercise. Okay, so untuk badan, you just buka sikit kaki. Okay, tangan you letak sebelah. And then, you angkat badan you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Okay, tukar kaki. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Dr. Mama ada rasa stretch mana? I rasa macam boleh pergi sports dah. Okay, saya nak lari ke Dr. Mama. Okay, untuk kaki pula. Okay, you bend. Okay, yang ini Mama Papa boleh tengok lah. Kalau kids ada balance problem, dia akan susah sikit nak buat. Okay, ni balance problem boleh nampak ya. Yes, so you bend satu kaki you, tarik. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then boleh tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Okay. Selega? Lega. So, itulah antara stretching ataupun warm up yang kita boleh buat before and juga after exercise. Bagus juga kan, kita dah cover satu from top to toe. Simple saja. Kalau tak rasa macam nak buat satu badan dah lama, this is good enough to warm up. And warm down pun pakai exercise yang sama. Betul tak? Betul. Yeah. Okay, mamas and papas, I hope you guys learned something. So thank you so much, Sufi, for all your time and a little bit of a tip on how to warm our body with our children. So sekarang ni mungkin last kali, mungkin Sufi boleh bagi sepatah dua kata kepada mamas dan papas, especially untuk mereka yang ada anak-anak in sports. Okay, thank you to Dr. Mama sudi nak belajar exercise hari ni sikit-sikit. So, hopefully apa tips yang saya share tadi boleh membantu mamas dan papas untuk
all the kids untuk join sport. Bagus, keep motivate them untuk active in sports. Sangat bagus, biar dia aktif sampai besar pun tak apa. Betul. Cuma kena jaga-jagalah. Okay, kena tengok any injury ke apa ke, keep monitoring. Okay, so untuk adult pun sama, boleh join sports. Mal punya sport pun boleh, yang manja-manja punya sport pun boleh, jangan risau. Okay, so stay fit and healthy. Stay fit and healthy, guys. So thank you so much. Thank you, Puan Sufi, and see you guys in the next episode. Assalamualaikum. Bye.